Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini darah saya ketika pada kitab as-salah ya. Dia sebut sini tanbih. Man mata wa alaihi salat fardin lam tuqda wa lam tuf'al an. Wa fi qawlin innaha tuf'alu an. أصابها أو أملا حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. Okay, dia kata sini tentang satu masalah yang mana jika orang mati itu dia ada, tengok sini jika ada orang mati tetapi dia masih ada berbaki solat yang dia tak buat lagi. Adakah orang yang hidup tu dia buat kepada orang mati itu? Maksudnya orang yang hidup dia yang tolong qada bagi orang mati itu ataupun macam mana? Jawapan dia pandangan mu'tamad dalam masalah ni adalah benda tu tidak dibuat untuk orang mati, maksudnya tidak diqada semaya orang mati dan juga tidak dibayar fidyah bagi semaya orang mati yang ditinggal. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab. Pandangan yang kedua pula adalah dia tu dibuat pada orang mati itu, sama ada dia orang mati wasiat ataupun tidak. Nah, itu pandangan yang kedua dalam masalah ni. Dan dia kata sini wa fa'ala bihi subki ba'd aqaribihi. As-subki sendiri buat kepada sebahagian daripada kerabatnya. Maksudnya pandangan as-subki seolah-olah macam dia terimalah macam dia terimalah qada salat bagi orang mati itu, tapi pandangan yang mu'tamad adalah tidak dibuat bagi orang mati. Okey, badah. Dia kata sini pula wa yu'maru dhu siba dzakaran wa untha. Okey, ini pergi pada satu masalah ni. Okey, tengok pada sini dulu. Tengok pada mind map saya buat kat sini dulu nah. Bermaksud sini ni masalah orang suruh budak untuk dia sembahyang. Masalah suruh budak untuk dia sembahyang. Maka wajib kat atas mak ayah ataupun datuk nenek kat atas lah. Dan juga wajib juga kat atas wasi ni. Apa maksud wasi? Wasi ni adalah orang yang ambil cara kepada anak ni, kepada seorang anak, kepada orang ambil cara kepada seorang anak. Contohnya kalau ayah dia meninggal, dia pernah wasiatkan kepada seseorang ni untuk dia ambil cara kepada anak dia, itu masuk kepada wasi. Ada satu istilah lagi yang dipanggil sebagai qayyim. Qayyim ni adalah yang disuruh oleh qadhi untuk ambil cara kepada seorang budak kecil. Maka wajib atas mereka semua ni untuk suruh budak untuk buat apa? Untuk dia tamrin, untuk dia umur budak tu pada 7 tahun wajib untuk suruh untuk apa? Untuk dia sembahyang. Untuk dia sembahyang dan dia buat segala benda lah, seperti syarat-syarat dia dan juga dia buat segala jenis qada dia. Kalau misalnya dia tertinggal sembahyang, maka wajib kita suruh dia qada. Kalau misalnya ada syarat dia yang tak lengkap, maka wajib untuk kita suruh dia pelengkapkan syarat tu. Dan bukan setakat pada sembahyang saja, bahkan juga kita kena ajar juga pasal puasa ni. Itu pada umur yang ke-7 tahun umur 7 tahun. Itu 7 tahun. Kalau misalnya dah sampai pada umur 10 tahun, kalau tinggal lagi maka wajib kat atas kita tu untuk pukul dia. Wajib untuk kita pukul dia. Sama ada dia tinggal salah satu daripada syarat ataupun dia tinggal dengan qada ni, Dengan qada macam mana? Maksudnya kita tanya dia sembahyang ke tak tadi? Subuh. Dia kata sembahyang tapi pukul 8 pagi. Maka wajib atas kita untuk kita pukul dia nah. Sampai bila kita pukul dia ni sampai umur dia tu baligh dah. Ada dua, sampai dia baligh dan juga rasyid. Baligh iaitu dia sampai pada umur baligh dia lah. Dan juga rasyid tu umur rasyid tu adalah dia boleh kawal diri sendiri pada agama dia dan juga boleh kawal diri sendiri pada harta dia. Itu masuk kepada baligh dan rasyid. Kita akan pergi pula lepas tu. Okey. Dia kata sini wa yu'maru dhu sibah.
disuruh bayi yang kecil ataupun budak yang kecil tu, sama ada lelaki atau perempuan, mumayyiz. Mumayyiz disyaratkan pertama adalah mestilah budak tu mumayyiz dah. Bi ansar, apa tanda seorang tu mumayyiz adalah dia tu boleh makan, dia boleh minum, dia boleh istinja dengan seorang diri. Yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala thumma nasi wa ala malik raqiq ya'murahu biha. Di sini wajib ke atas mak ayah seperti mana sebut tadi, dan juga datuk nenek. Kemudian wasi, kita sebut tadi wasi itu iaitu orang yang disuruh, orang yang diwasiatkan oleh sang ayah sebelum dia meninggal untuk ambil cara kepada anak dia, dan juga ala malik raqiq, terhadap orang yang memiliki hamba yang kecil orang pemilik hamba ayamurahu biha, maka hendaklah dia suruh kepada semaya, itu suruh kepada semaya ini sekalipun qada dan juga segala bentuk syarat-syarat dia. Li sab'in, pada umur 7 tahun, pada sini inda tamamiha, iaitu ketika mana cukup lekat 7 tahun. 7 tahun ni maksudnya qamariyah dah. Wa in mayyaza qablaha, sekalipun dia memayyiz sebelum tu. Maksudnya wajib untuk kita suruh tu pada umur dia 7 tahun. Wajib. Yang sebelum tu adakah dikira sebagai wajib, sebelum tu tidak dikira sebagai wajib. Wa yanbaghi ma'a sighatil amri tahdid, dan adalah berserta dengan sirah amr itu dengan tahdid sekali. Berserta dengan sirah amr tu hendaklah ada dengan sifat tahdid sekali, ada sifat ancaman sekali. Maksudnya bukan suruh saja, bahkan suruh dengan ancaman sekali. Wa yadrabu darban ghayr mubarrihin wujuban mimma dzukira, maka hendaklah dia pukul dengan pukulan yang tidak memberi bekas yang ketara, wujuban mimma dzukira, secara wajib alaiha ala tarkiha wala qada'an, iaitu kalau misalnya ditinggal secara qada pun maka wajib untuk kita pukul, ataupun ditinggal salah satu syarat pun wajib kita pukul. Li ashrin, pada umur 10 tahun. Pada umur 10 tahun maka bolehlah kita pukul, maka wajib kita pukul. Ba'da istikmal al-hadits as-sahih. Okey, muruh as-sabi bis-salat idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Di kata sini hendaklah kamu suruh budak kamu tu semaya jika sampai 7 tahun, kalau misalnya dia sampai 10 tahun maka hendaklah kamu pukul dia. Kemudian kata sini qasaumin ataqahu, begitu juga wajib kita ajar kita tentang saum dengan puasa. Fa innahu yu'maru bihi li sab'in, maka hendaklah disuruh pada umur 7 tahun, dan hendaklah dipukul kepada dia tu kalau misalnya sampai pada 10 tahun, seperti mana salat. Wa hikmatu dhalika at-tamrinu 'ala al-ibadati li ta'awwadaha fala yatrukha. Hikmah pada benda ini adalah supaya dia tu tamrin, supaya dia tu bertamrin kepada ibadah, supaya dia tu mudah untuk buat pada masa besar, supaya dia tidak tinggal. Wa bahatal adru'i, dan pandang ini pada azru'i pula pandang azru'i. Dia kata sini pada hamba yang kecil yang kafir, hamba kecil yang kafir yang mengucap syahadah. Hamba kecil yang kafir, dia tak boleh kita hukumkan dia sebagai Islam, sebabkan oleh dia tidak ada satu syarat. Tak ada satu syarat, iaitu dia tak ada syarat yang panggil syarat baligh. Sebab itu kalau misalnya kita suruh dia tu semaya, sebab tu kalau misalnya dia mengucap syahadah, kalau misalnya dia mengucap syahadah, maka adakah dikira sebagai Islam lagi? Tidak dihukumkan dia sebagai Islam. Sebab dia tidak ada sifat baligh, tidak ada cukup syarat baligh. Maka apabila dia tidak cukup tidak dihukumkan sebagai Islam, tapi dia dah mengucap dah 2 kalimah syahadah, maka mengikut pandangan Adru'i, dia kata yu'maru nadban, maka disuruh dia tu secara sunat saja. Yu'maru nadban bis-salati was-shaum, tidaklah wajib untuk kita suruh dia untuk sembahyang dan juga puasa. Wa yahutha 'alaihima min ghairi tarbin, dia kata sini digesa ataupun dimotivasikan dia tu tanpa kita
pukul dia tanpa kita pukul dia supaya dia tu mudah untuk buat kebaikan selepas daripada dia balik. Okey, baiklah. Wa in abal qiyas dzalik. Maksud sini sekalipun qiyas tidak menerima benda tu. So, ini pandangan Ibn Hajar. Ibn Hajar kata seolah-olah dia tidak suka, dia bukan tidak suka, maksud dia dia tak kenal dengan pandangan At-Turuq ini, semacam qiyas tu tidak serupa dia. Sebab qiyas tidak serupa sebabnya dia tu macam mana kita suruh orang kafir ni, macam mana kita suruh orang kafir tu untuk sembahyang dan juga puasa, kemudian kita nak pukul dia pula, kemudian kita nak sedangkan mereka tu masih dihukumkan sebagai kafir. Kita tidak boleh suruh orang kafir itu untuk sembahyang dan juga untuk puasa. Sebab itulah Ibn Hajar tidak kenal dengan pandangan yang disebutkan ini. Okey, dia kata sini wajibu aidan. Okey, minta maaf, kita tengok sini dulu . Kita tengok pada lukisan saya ni dulu. Wajib untuk kita mengajar budak tu tentang kewajipan dan juga benda-benda haram . Kewajipan dan juga benda-benda haram kepada budak tu. Wajib kita suruh dan wajib kita ajar dia juga . Kalau misalnya siapa bila wajib kita ajar ni, siapa dia balik wajib ke atas mereka tu untuk kita, wajib ke atas orang yang kita sebut tadi, seperti mak ayah, seperti datuk, nenek, seperti al-wasi, seperti qayyim, seperti malik ar-raqiq yang kita sebut sebelum tadi, untuk ajar budak-budak ni tentang kewajipan dan juga benda-benda haram, termasuk benda-benda sunat, benda-benda makruh sekalipun, wajib ajar kepada mereka sampai mereka balik. Dan upah nak ajar tu daripada harta siapa? Upah nak ajar tu yang pertama sekali daripada wang dia sendiri, wang budak tu sendiri . Bukan wang daripada mak ayah, bukan wang daripada mak, bukan wang daripada ayah. Kemudian kalau misalnya tak ada duit, budak tak ada peti, maka barulah boleh pergi kepada ayah, pada peti ayah. Kalau tak ada juga, maka boleh pergi pada peti mak. Kalau tak ada juga, maka pergi kepada baitul mal . Saya tak tulis sini baitul mal. Kemudian kalau tak ada juga, maka barulah pergi kepada orang kaya . Orang kaya dari kalangan orang Islam. Kalau kata sini wajib aidan ala man marra nahyu anil muharramat atau ta'limuhul wajibat. Dia wajib ke atas orang tersebut tadi tu melarang dia tu daripada segala benda-benda haram dan menyuruh dia daripada segala benda-benda yang wajib. Wa nahwaha min sa'iri syara'i al-zahirah. Dan sekalian seperti syariat yang zahir, seperti solat, hari raya dan selainnya lah. Walau sunnatan, iaitu sekalipun benda tu benda sunat. Wa amruhu bidzalik, dan hendaklah kita suruh mereka buat perkara tu. Wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan. Dan tidak berhenti kewajipan tu. Kewajipan apa? Kewajipan untuk pukul dia tu, seperti pukul dia terhadap benda-benda yang haram, pukul dia untuk buat sembahyang, pukul dia untuk puasa. Sapalah dia tu balik, ini syarat pertama. Yang kedua pula, syarat yang kedua adalah dia tu adalah seorang yang rasyid. Kita pukul dia sampai dia balik, dia pukul dia sampai dia tu rasyid, sampai yang salahuddin, dia punya salah ataupun baik dalam menguruskan agama, baik dia juga, dan juga baik dalam menguruskan harta. Dia kata sini pula fa ujratu ta'limihi, dan di upah untuk mengajarkan mereka tu seperti Quran, seperti adab tu adalah daripada hartanya, kemudian harta mak ayah, kemudian harta mak, kemudian barulah pergi kepada baitul mal, dia pergi pula kepada orang-orang kaya daripada kalangan orang Islam, kaya daripada kalangan orang Islam. Okey, habis itu. Ini pula pergi kepada satu masalah. Tengok sini. Pergi pada masalah isteri . Isteri, kalau kita nikah dengan seorang dengan isteri kita ni, dan isteri kita adalah orang yang kecil, orang yang kecil lagi, maka ada wajib ke atas mak ayah orang kecil tu untuk pukul dia. Kalau misalnya tak ada mak ayah, maka barulah untuk lelaki yang
pukul. Boleh bukan pukul, boleh pukul tapi bukan pukul yang kuat seperti mana yang kita sebutkan tadi. Itu kalau kecil kalau kecil. Kalau misalnya besar, kalau misalnya isteri kita dah bersadar, adakah kita ni wajib pukul dia? Ada beberapa pandangan. Yang pertama sekali, ada yang kata bahawa wajib untuk kita pukul dia. Wajib tu kalau dia tinggal sembahyang, contohnya dia tinggal sembahyang, wajib kita pukul. Yes, tetap wajib kita pukul dia. Ini mengikut pandangan Ibnu al-Bizri, seperti mana kita akan lepas ni kita akan sebut balik, kita akan ulang balik. Ini pandangan Ibnu al-Bizri, kata bahawa wajib kita untuk kita pukul dia tanpa apa-apa syarat sekalipun. Ini pandangan Ibnu al-Bizri. Mengikut pandangan yang kedua pula adalah wajib tapi bersyarat. Wajib bersyarat ni apa? Sekiranya tidak takut nusyuz. Kalau misalnya takut berlaku nusyuz daripada orang puai tu, takut dia sebenarnya lepas kita pukul dia tu menyebabkan dia tu makin kerah kepala ke mana, makin kerah kepala, makin tak tenang kata, maka pada ketika ni wajib untuk kita pukul dia. Kalau misalnya kita pukul dia tu menyebabkan dia dengar kata kita, maka wajib kita pukul dia. Wajib kita pukul. Ini pandangan Ibnu Hajar. Ini pandangan Ibnu Hajar. Itu ini pandangan pertama. Ini pandangan kedua. Pandangan ketiga pula adalah pandangan Az-Zarkashi. Az-Zarkashi kata bahawa sunat untuk kita pukul, bukan wajib. Sunat untuk kita pukul dia. Sunat untuk kita pukul dia. Kalau dia tinggal sembahyang, sunat untuk kita pukul. Ini pandangan Zarkashi. Pandangan yang keempat pula adalah pandangan Imam Ramli, kata bahawa haram untuk kita pukul. Dia kata sebab apa haram untuk kita pukul ni? Sebabkan oleh kita hanya boleh pukul dia pada hak kita sahaja, bukan pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan Ar-Ramli. Okey, kita baca sikit. Tanbih. Dzakara Sam'ani fi zawjatin saghiratin dzati abawain. Sam'ani menyebutkan tentang zaujah saghirah yang mempunyai dua mak ayah, anna wujuba ma marra alaihima, bahawa wajib yang kita sebutkan sebelum ni seperti pukul dia apa semua tu adalah ke atas mak ayah dah ke atas mak ayah. Kemudian bila tak ada mak ayah, maka barulah pergi kepada zauj, pergi kepada suami. Wa qadiyatu wujubu darbiha, iaitu kita wajib untuk kita pukul dia lah, wajib untuk kita pukul dia. Wa bihi walau fil kabirah, wajib pukul tu sekalipun terhadap orang yang besar, sekalipun pada orang yang besar. Kemudian sini kama sarraha bihi, masalah sini dia bukan kama sarraha bihi, buat kama buat bihi sini. Sarraha bihi, sarraha jamalul Islam. Buat bihi, buat kama. Sarraha jamalul Islam Ibnul Bizri. Dia kata bahawa wajib untuk kita pukul juga tanpa apa-apa syarat. Kalau misalnya dia tinggal sembahyang, wajib untuk kita pukul. Ini pandangan Ibnul Bizri. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula sini dia kata bahawa qala syekhuna wa huwa zahirun. Ini adalah pandangan yang zahir, seolah macam Ibn Hajar sini menyokong pandangan Ibn Bizri. Tapi Ibn Hajar dia letakkan satu syarat, iaitu illam yakhsha nusyuzan. Kalau sekiranya tidak bimbang berlaku nusyuz daripada orang puai tu, maka boleh untuk kita pukul, bukan wajib untuk kita pukul, wajib untuk kita pukul. Baiklah, ini pandangan yang kedua. Ini pula pandangan yang ketiga. Wa talaqa Az-Zarkashi an-nadb. Az-Zarkashi pula dia kata bahawa itu sunat saja untuk kita pukul, sunat saja untuk kita pukul ya. Itu pandangan Az-Zarkashi. Pandangan yang empat tu tak ada dalam kitab, tapi ada dalam kitab Nihayah. Tengoklah sendiri dalam kitab Nihayah. Wa awwal wajibin, kita kisah pula awal wajibin hatta ala al-amri bis salati kama qalu. Dah awal wajib hatta ala al-amri bis salah kama qalu. Wajib pertama sekali ke atas mak ayah ke atas mak ayah. Suma ala man marra, ke atas mak ayah, kemudian juga orang-orang yang selain pada mak ayah lah. Macam bersama mak ayah sebenarnya kita sebutkan tadi, seperti datuk, nenek dan orang atas, dan juga wasi, qayyim, malikul raqiq. Ta'limuhu, ta'lim untuk kita ajar mereka tu. Ajar siapa? Ajar mumayyiz ajar mumayyiz bayi tadilah. Anna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinah. Wajib untuk kita ajar mereka tu bahawa nabi kita ni diutuskan di Mekah. Dia juga bukan sekadar diutuskan di Mekah, bahawa dia juga dilahirkan di Mekah
dan didafankan, dikebumikan di Madinah, dan dia juga mati dekat dengan Madinah kan. Didafan dekat Madinah dan juga dia mati dekat dengan Madinah. Ini wajib dah kat atas dia tu lah. Dia wajib kat atas dia tu. Wajib kat atas mak ayah dan juga dan seterusnya lah. Seperti mana kita sebutkan tadi, wajib untuk ajar mereka tu bukan setakat sembahyang saja, bukan setakat puasa saja, bahkan benda berkaitan dengan sedikit daripada sirah Nabi pun wajib untuk kita ajar dia juga. Okey, gitulah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.